Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu ya Allah, berikanlah kami ilmu yang berguna ya Allah, dan rezeki yang halal lagi yang baik ya Allah, dan amalan kami yang diterima ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah dengan sebanyak-banyak kesyukuran. Kerana dengan Allah mengkurniakan kita iman. Kerana kalau tidak ada iman, kita akan merasa masuk surga. Tapi Tuhan bagi kita peluang beriman, semoga insya-Allah ada harapan masuk surga. Insya-Allah. Jadi kita masih lagi di dalam bab tambahan huruf alif sinta. Alif sinta. Okey. Siapa yang ada, rasanya semua ada nota lah. Okay. InsyaAllah. Nota ba tambah 3 huruf bagi maksud yang ke-6, iaitu mencari. Muka surat 136. Jadi ini adalah contoh-contoh Al-Quran, daripada Al-Quran. Maksud alif sinta yang ke-6. Kita dah bincang dah yang dulu tu. Macam-macam dia punya tujuan dia ataupun maksud dia. So di antara maksud dia yang paling asas adalah meminta. Tapi di sambil meminta tu ada banyak lagi, dan kita sekarang ni bagi bab ba'asa, mencari. Ba'asu, al-ba'asu. Jadi al-ba'asu ni maknanya mencari. Mencari. Jadi daripada memberi minum kepada meminta air. Perkataan yang digunakan adalah saqa. Saqa. Saqa ini adalah fa'il madhi. 3 huruf yang bermaksud memberi minum. Tetapi apabila kita tambah dengan alif sinta, dengan tambahan itu menjadikan meminta. Meminta apa? Ataupun mencari. Mencari air. Mencari air. Asalnya meminta. Tapi sekarang ni ialah minta kepada Allah lah. Tapi sekarang ni dia sudah maksud dia lebih kepada meminta air. Meminta air dengan mencari air.
lebih kurang samalah. Jadi ayat yang kita gunakan adalah ayat surah Baqarah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izistashqa Musa liqaumihi. Dan ketika Musa mencari air untuk kaumnya. Jadi ini adalah sebahagian sahaja daripada ayat Quran. So kita ambillah ayat Quran yang sepenuhnya lah. Yang ini kita payah sikit nak dapat makna dia. Sebab ayat yang hanya kataan yang tendak je. Istisqa tu. Jadi kita pergi kepada ayat 60. Tuan-tuan ada BWB punya program? Ada insyaAllah. Ada, kalau ada, buka surah ni. Surah Baqarah ayat 60. Baqarah 60. Wa izistasqa Musa. Ya, betul tu, betul. Teruskan. Panjang ya je. Okeylah. Boleh. Nanti saya buka. Boleh baca. Ada di ayat dia. Jadi dia punya ayat dia, biar orang yang Qori yang baca. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Sadaqallahul azim. Maksud dia mengikut tafsiran Hidayatul Insan. Ini tafsir yang muktabar ni. Hidayatul Insan. Dikata apa? Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Untuk kaumnya, maksudnya di saat mereka kehabisan air. Lalu kami berfirman, kami di sini Allah lah, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Jadi Tuhan menyuruh Nabi Musa memukul batu yang berhampir dengan tempat dia itu dengan tongkatnya. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minuman masing-masing. Itu tak ada yang kedua. Dua maksudnya sesuai dengan jumlah suku Bani Israel sebagaimana tersebut dalam surah Al-A'raf 160. Dengan beritahu di mana tempat masing-masing agar tidak mereka berkelahi ataupun berebut. Jadi maknanya suku ataupun kabilah ataupun kaum Nabi Musa waktu itu adalah banyak 12, iaitu daripada keturunan Nabi Yaqub. Nabi Israel. Jadi ada 12 golongan. Jadi Tuhan jadikan air itu mancar sebanyak 12. 12 mata air. Isnata asyrata aina. Jadi sebanyak 12 mata air. Jadi menunjukkan bahawa kaum dia terbagi kepada 12 kaum, iaitu terdiri pada anak kepada Nabi Yaqub. Kemudian lepas itu Tuhan beritahu, makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Rezeki yang diberikan Allah Ta'ala kepada mereka tanpa kerja keras dan susah payah. Jadi dia orang dapat rezeki dengan mudah. Tak ada kena kerja apa-apa. Nak air, pukul batu, air keluar. Nak makan, turun saja, mana wasalwa.
Jadi mereka ni sangatlah mudah, sangatlah istimewa. Layanan paling istimewa, makanan turun dari langit, dari surga. Jadi di sini ayat yang kita nak pergi, yang kita nak bincang di sini ialah istashqa. Istashqa. Jadi istashqa ni perkataan asalnya adalah saqa ataupun saqaya. Saqaya. Istisqa ni adalah istashqa ni adalah fa'il madhi. Fa'il madhi daripada saqa. Ya tambah dengan alif sinta. Jadi istashqa. Maksud dia memohon air. Memohon kepada siapa? Memohon kepada Allah lah. Memohon kepada Allah. Dia adalah fa'il madhi. Fa'il madhi. Fa'il madhi bentuk yang ke-10. Bentuk yang 10 itulah yang kita punya kata form tu. Form tu. Form yang ke-10 lah. Jadi kataan penuhnya adalah fi'il madhi dia istashqa. Sebagaimana yang ayat ni. Kemudian dia punya fa'il mudhari' dia tambah yas. Yastashqi. Jadi daripada ya alif maksurah ni tadi dijadi kepada ya bertitik. Ya al-ya. Daripada fa'il madhi dia istashqa, ini alif maksurah bertukar kepada yastashqi pada fa'il mudhari'. Itu kita tak ada pilihan lah, kita kena hafal lah. Tak ada pilihan apa dia, tak ada dia punya apa, tak ada dia punya kaedah nak macam mana masa ditukar tak tukar dan sebagainya, itu tak ada kaedah. Itu kita kena melalui pendengaran. Orang Arab cakap macam tu, kita dengar gitu je lah, kita ambil. Lepas itu dia punya istashqi. Istashqi ni adalah fa'il amar. Yang ini yastashqi. Yang ini istashqi. Yang ini ada alif maksurah, yang ini tak ada alif maksurah dan kaf tu bagi bawah. Jadi istashqi. Sebab ya tu asalnya yastashqi. Ya tu apabila kita nak buat fa'il amar, maka kita gantikan ya tu dengan alif dan huruf akhirnya mati. Fa'il amar akhirnya huruf mati ataupun kita panggil majzum. Jadi ya ni dimatikan apabila nak buat fa'il amar. Jadi ya dimatikan. Jadi apabila kita katakan dia majzum. Majzum tu makna ya ni mati, bagi mati. Jadi dalam undang-undang apa namanya huruf-huruf sakit, apabila dia mati, huruf tu mati duduk di hujung, maka kita buang huruf tu. Buang huruf ya tu. Ya yang mati tu kita buang. Bukan tanda mati, tidak. Tapi tanda matinya buang ya. Jadi oleh kerana itu kita dapat istashqi. Jadi kalau kita sebut panjang ni dia lain pula jadinya. Kalau kita sebut istashqi panjang, dia ada ya pula. Dia sudah tak betul lah. Jadi maknanya ini ya ni mati. Mati oleh kerana dia mati kita buang. Sebab dia huruf sakit. Manakala dia punya mazdar dia adalah istishqa'un. Ada hamzah. Siapa macam hamzah ni? Sebab kita undang dia, kalau sekiranya depan ni ada alif, apabila kita nak buat mazdar, kita kena tambah alif di hujungnya. Jadi sekarang ni di hujung dia adalah ya. Dan apabila kita nak tambah, jadi kita tambah sebelum ya. Jadi apa jadi kalau kita tambah ada ya, kemudian tambah alif sebelum ya. Jadi alif ya. Alif pun mati, ya pun mati. Sangat mengelirukan. Jadi oleh kerana itu, para ulama ataupun kaedah bahasa Arab ni ditukar kepada hamzah. Jadi alif hamzah bukan ya. Alif hamzah. Okey. Jadi kita dapat istashqa'un. Mazdar dia, iaitu permintaan kepada air. Permintaan. Daripada minta kepada permintaan. Permintaan apa?
air. Ashqa, ada hamzah di sini. Ini pun juga kita kena telitilah ataupun kita kena hafal lah. Apabila keadaan macam ni, maka ada hamzah di sini. Itu juga perkataan lain itu juga. Yang macam ni, hamzahnya dibuat, hamzah apa, ya yang mati itu dibuang ketika fa'il amal dia. Jadi apabila dia punya masdar dia ditambah dengan hamzah. Itu kaedah. Kaedah yang kita kena perhatikan. Itu je yang menjadi masalah sikitnya itu je dengan huruf sakit ni. Jadi bila huruf sakit ni banyaklah benda-benda yang tambah, dikurangkan dan sebagainya. Jadi itu adalah masdar kepada istisqa. Manakala mastashkin bagi dua ni, kin ni, ini adalah isim fa'il. Isim fa'il. Manakala yang ini isim maf'ul. Isim fa'il dia adalah mastashkin. Manakala isim maf'ul dia mastashkan. Mastashkan. Ya ni dibiarkan begitu saja. Ada dia berbagi. Maksudnya mastashkun, mastashkan koyun. Konyu ada, patutnya ini bagi domah lah. Bagi dua. Sebab tak ada alif lam. Oleh kerana tak ada alif lam, kita kena bagi dua. Tapi oleh kerana dua sakit, dia tak bagikan. Ini yang bagi dua ni bagi atas qaf, bukan atas ya. Ini bagi dia atas qaf, bukan atas ya. Jadi sebutannya adalah mustashkun. Okay. Kemudian yang ni. Kemudian dia punya makna dia banyak makna dia, bukan satu. Daripada saqaya tadi kalau tambah tashki maknanya mengairi ataupun menyiram. Bila kita tambah dengan kalau fayaski akan memberi minum. Kalau yusqa disiram. Fa'il majhul disiram. Jadi kalau yusqa diberi minum. Kalau yaskin dan memberi aku minum. Kalau yaskuna memberi minum saja. Kalau naski kami memberi minum. Jadi semuanya berkaitan dengan minum, maksud itu. Apa yang tadi lah. Jadi saqaya ni berkaitan dengan minum. Kalau sekiranya kita nak katakan askaina umuhu, lalu kami memberi minum dengan suara yang tak jelas. Apa perkataan? Okay. Jadi maksud dia banyak. Bukan satu maksud. Tetapi dia punya asasnya adalah air. Minta air. Maksud nak tu. Dengan tambah ya, dengan tambah wa dan sebagainya, tambah ta dan sebagainya, dia juga memberi makna yang biasa. Contoh macam ni. Siqayah. Siqayah maknanya pemberi minum. Kalau siqayah itu minum. Suqyaha dan minumannya. Itulah seterusnya. Okay. Jadi istashqa ni adalah bermaksud mohon air ataupun mencari air. Ada soalan ke? Ada gangguan. Ada gangguan nombor satu. Keren ramai ni. Lepas tu yang saya nak tanya ni, Ustaz. Ini mana ada yang hantar pisang tu. Please silent please. Siapa gangguan ni? Ayah hari ni, ayah tak ada gelapis hari ni. Lama-lama. Lama. Tolong mute.
Dan dia ada apa? Ada kuih. Kuih kelamai kot. Okey. Itu makna yang keenam iaitu mencari air. Dengan ada alif sinta itu dia jadi mencari air. Kalau sakoya itu boleh minum. Jadi istasqa menjadi mencari air. Okey. Ustaz, boleh saya Ustaz? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Saya tengok pada PN Mudarek, dia punya alif masurah tu ya ada bertanda Ustaz ni kalau PN Mudarek. Kalau madhi saya tengok dia punya ya tu tak bertanda. Itu saya perhati. Yang saya ni asqa ni kan. Ini tak salah ni madhi kan. Ini fa'il madhi. Adalah bila dia mudarek, saya perhatikan ya tu dia tanda kan. Yastaqi. Ini fa'il mudarek yang ni. Ini mudarek betul lah. Ini mudarek. Ini. Lepas Tashki. Ya tu ada tanda. Ya tu dia bertanda pula. Sebab apa? Sebab ini adalah alif maksurah. Alif. Okey. Bukan ya. Kita tak kata dia ya. Dia alif maksurah. Alif maksurah. Okey. Macam ni. Kalau ya yang ini. Jadi maknanya daripada alif maksurah ketika madi dia bertukar menjadi ya. Ini mudarek. Ini mudarek kan? Ini mudarek. Ya, ada ya mudarek. Mudarek. Mana mudarek kalau dia mudarek kita paksa alif maksurah tu kita tanda lah ya dia tu. Ya tu ada titik lah. Ada titik lah. Ada titik. Yang ini ada alif di atas tu. Betul. Itu dah alif maksurah lah. Alif maksurah. Itu dah madi tu. Ya. Itu dah kira fa'il madi tu. Fa'il madi yang ni. Betul. Fa'il mudarek yang ada ya bertitik. Itulah saya katakan tadi. Kalau mudarek, kalau kita nak camkan, mesti ada ya. Tapi bukan semua perkataan begitu. Ada yang perkataannya di sininya ya bertitik. Di sininya alif maksurah. Ada perkataan dia. Perkataan tu nanti dululah. Yalah, sama juga macam fi'il amr dia. Astasqa tu hamzah tu. Ya. Mana datang itu yang saya fi'il amr. Yang kita cam yang qa alif tu. Lepas sebelum hamzah tu ada alif. Itu dah kira fi'il mudhari'. Bukan fa'il. Dia mazdah. Ini mazdah. Ini isim mazdah. Itulah. Jadi apabila dia isim, dia bagi domah lah kalau tak ada apa-apa depan ni. Okey. Tapi ada bayar bubuh lah. Bayar bubuh bagi domah kerana dia berbaris mengikut tulisan ayat. Betul. Okey. Okey. Ada soalan lain? Sebelum kita pergi, ni ada soalan lain? Okey, Ustaz. Okey, Ustaz boleh. Maknanya, fahamlah, maknanya ini adalah fa'il madi. Fa'il madi, dia ujungnya ada alif maksurah. Tapi apabila jadi fa'il mudhari', dia bertukar kepada alif titik. Ya bertitik. Ya bertitik, ya tu ya lah. Bukannya alif maksurah. Kalau ini alif ni. Kita panggilnya alif maksurah. Jadi kita tahulah ini bahawa kalau ujungnya alif maksurah ni maknanya fa'il madi yang membawa maksud mencari air ataupun memohon air. Minta air. Okey. Kita pergi kepada kita punya mata tadi. Itu yang keenam. Yang keenam tu adalah mencari air. Tambahan alif sinta dia sudah jadi maksud mencari air. Sakoya. Kalau tak ada alif sinta tu maksud dia memberi minuman. Jauh gitu. Antara memberi minuman dengan mencari air, dua benda yang berlainan. Berkaitan dengan air lah. Tapi maknanya apabila sakoya saja bukan maknanya minta. Tak ada alif sinta maknanya meminta air ataupun mencari air. Okey.
Kemudian beralih kepada yang ketujuh iaitu ketaatan. Mutawa'ah. Mutawa'ah. Tengok dalam nota tuan-tuan. Muka surat tadi. Muka surat yang kita bincang tadi. Iaitu surat 136. Mutawa'ah. Mutawa'ah maksudnya adalah ketaatan. Dan ayat yang kita pergi, ayat yang kita nak bincang adalah surah 18. Surah 18 ayat 75. 18:75. Surah 18 adalah surah Al-Kahfi 75. Maksudnya mutawa'ah. Mutawa'ah. Jadi inilah ayat dia. 75. Tuan nampak ada keluar dalam skrin? Okey. Jadi ayat ni bila qari yang baca supaya cantik. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Qala maknanya dia telah berkata. Dia ni siapa? Dia ni Haidir, Nabi Haidir. Berkata, alam akul laka, tidakkah aku dah katakan pada kamu? Laka di sini adalah Nabi Musa. Innaka lan tastati'. Tastati'a ni ini adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Di depannya ada lan. Jadi apabila lan duduk di depan fa'il mudhari', sepatutnya bagi dia tastati'u. Sebab dia mudhari'. Tapi oleh kerana depannya ada lan ni menyebabkan fa'il mudhari' sesudahnya berbaris atas ataupun masuk. Jadi innaka lan tastati'a, dan aku telah katakan pada kamu sesungguhnya engkau, itu Nabi Musa tidak sanggup. Tidak sanggup apa? Tidak sanggup sabar bersama saya. Lan tastati'a ma'iyat sabra. Jadi tidak sanggup bersamaku bersabar. Ataupun bahasa kitanya, awak tidak sanggup bersabar bersama saya. Jadi maknanya Nabi Musa beritahu kepada Nabi Haidir dia nak belajar ilmu. Jadi sebelum apa-apa belum start lagi belajar ilmu, Nabi Haidir dah beri warning dah kat Nabi Musa, kamu tidak akan sanggup bersabar bersama aku. Pasal apa? Ayat berikutnya beritahu kenapa. Ayat berikutnya, qala inna sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Jadi berkatalah Nabi Haidir, jika aku bertanya tentang sesuatu sesudahnya, maka janganlah jadikan aku pengirim. Jadi berkata ini adalah Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada Nabi Haidir, oleh kerana tadi dia sebenarnya panjang ayat di atas tu. Tapi oleh kerana maknanya Nabi Musa dah melanggar dia punya SOP. Nak belajar dengan dia kena ikut SOP. Apa yang aku buat kamu jangan tanya. Jadi oleh kerana dia membocorkan kapal yang dia tompang tu, dahlah tompang, dia bocor punya kapalnya. Jadi Nabi Musa tegur lah. Kenapa awak ni buat kerja yang tak patut ni? Dahlah dia bagi kita tompang. Lepas tu pula kita pula bocorkan dia punya kapal. Jadi awak telah buat perkara yang salah, yang menyalahi. Jadi oleh kerana itu dia beri nasihat. Kan aku dah kata dah, kamu tidak akan sanggup bersamaku. Tapi oleh kerana awak nak juga, tak apalah, ikutlah. Jadi apabila dia bocor, dia komplain. Nabi Musa sudah komplain. Jadi dikata, sesungguhnya kamu tidak sanggup bersabar. Jadi tastati'u ni adalah asalnya dah
tawa'a. Asal dia adalah tawa'a. Asal dia, kalau tak ada tas tati ni, maknanya asalnya perkataan atasnya tawa'a. Tawa'a. Jadi tawa'a ni kalau sekiranya dia duduk fa'al madi. Apabila tawa'a ni, ta ni bagi atas, wa ni bagi atas, ain ni bagi atas dan dia duduk wa duduk tengah, sebelumnya badal bagi atas, ta ni bagi atas, maka wa ni ditukar pada alif. Jadi ta'a. Ta'a itu adalah fa'al madi kepada fa'al. Fa'al madi dia. Tapi asalnya adalah wa. Tawa'a. Apabila kita nak buat dia punya fa'al mudhari', maka wa tu ditukar kepada ya. Sebab tu kita dapat tas tati. Bukan tas tayu. Kalau keluar sini semua bunyikan macam mana? Macam mana bunyi kalau keluar sini? Tak boleh bunyi. Tak boleh bunyi. Tak boleh. Jadi kalau di bawah ni bagi bawah, ta ni bagi bawah. Sebabnya dia punya fa'al mudhari', huruf tu dia bagi bawah. Jadi dia punya apa? Ta wa'a, dia punya ain dia. Ini ta ni fa dia, ain lam. Jadi ain dia adalah jadi dalam hal ini adalah ta ni berbagi bawah. Kalau ini bagi bawah, kita kena tukar wa ni kepada ya. Bukan tukar pada alif. Tapi kalau ta ni bagi atas, barulah tukar pada alif. Kalau ta ni bagi dhammah, barulah kita tukar pada bagi dhammah. Kalau dhammah ta ni, maka tukar kepada waw. Itu dia punya. Jadi oleh kerana ini adalah fa'al mudhari', fa'al mudhari' dia punya ta tu kena bagi bawah. Kalau tidak dia tak jadi fa'al mudhari'. Kalau kita bagi dhammah tak kena fa'al mudhari'. Jadi kena nakkan fa'al mudhari' kena ta ni bagi bawah. Kalau ta ni bagi bawah, maka wa ni tak bolehlah tukar kepada alif ataupun daripada ataupun waw dan sebagainya. Kena tukar kepada ya dengan bagi bawah. Pasal dia ya. Ya. Jadi kita dapat tas tati. Jadi bermakna sanggup. Sanggup. Maknanya sanggup. Sanggupan. Kemampuan. La tas tati maknanya tak mampu. Ini kemampuan maknanya sanggup. Jadi dari perkataan ini adalah kita dapat fa'al mudhari' mansub. Apa sebab mansub? Sebabnya dia depannya ada lan. Depannya ada lan. Ada lan. Ini lan. Lan ni jadikan ain ni bagi atas. Okey, faham. Ya. Tas tati. Jadi perkataan ini adalah fa'al madi. Lepas tu fa'al madi mansub. Mansub oleh lan. Mansub wastatir. Okey. Kemudian, jadi asalnya adalah kalau fa'al madinya adalah istata, kan ada alif. Ya. Wa ni diganti dengan alif. Istata maknanya telah tidak mampu. Telah mampu. Kalau ada ini telah mampulah. Telah mampu. Nanti maknanya tidaklah. Sekarang ni istata maknanya dia mampu. Dia mampu buat. Istata maknanya fa'al madi. Maknanya dia mampu buat. Dia tu siapa? Dia tu huwa lah. Okey. Kemudian yastati, ain ni kena bagi bawah. Apa bawah? Jadi sini alif. Yang sini ya. Yang wa tadi bertukar pada alif. Ya, betul. Tukar pada ya. Kalau fa'al madi dia alif. Fa'al mudhari' dia ya. Dan dia punya fa'al amar dia istata' ain mati. Ain mati kita tak boleh buang ain ni. Sebab ain ni bukannya huruf sakit. Dia huruf sihat. Jadi kena letaklah dia punya tanda mati tu. Jadi istata'. Istata' maknanya berkemampuan. Sanggupkan. Sangguplah. Sanggup, mampu, samalah kan. Kemudian istita'at.
Jadi ini adalah masdar. Perhatikan di sini, masdar ini adalah perkataannya depannya ada alif. Alif, alif. Okey, sebelum akhir kena tambah Ada alif. alif. Okey, faham. Okey. Kemudian kalau tambah alif, kemudian tambah boleh ada ain. Tetapi perkataan ini adalah perkataan muannas. Pasal apa tu? Tata'a. Pasal apa muannas? Ini tak faham je. Tak apa, dia punya istilahnya macam ni lah. Kalau sekiranya kita katakan baitun, itu adalah muzakkar. Yes, betul. Dan sayaratun, itu adalah muannas. Kenapa rumah tu muzakkar, tiba-tiba kereta pula muannas? Yalah. Kenapa? Itulah juganya. Jadi perkataan ini adalah perkataan yang muannas. Istita'atun. Jadi ini adalah muannas. Kenapa perkataan itu muannas? Sama lah juga kenapa sayarah itu muannas. Ini orang Arab je style ni, Ustaz. Yalah, kita kena banyak beri perhatian lah. Yalah, banyak. Yalah. Confused. Tapi dia ada tambah marputah tu Ustaz, macam mana? Mana tak ada. Tandakan muannas lah. Ini muannas tu. Perkataan ni muannas. Kata sayarata. Sayaratun. Sayarah tu muannas. Kereta muannas. Macam mana kereta? Bisa ada bergerak. Baik. Kalau dikata tangan muannasnya fahamlah, dua tangan, mata dan dua mata. Faham. Ini tak ada kena mengena langsung. Bam, dia masuk. Itu yang saya confuse tu, Ustaz. Jangan marah. Kita kena terimalah. Ya, insya-Allah. Okey lah. Makna dia adalah ketaatan. Ketaatan. Ataupun kesanggupan. Masdar. Masdar. Tak ada mazdarnya, ada alif. Tapi yang kalau kita tengok yang lepas ta tu ada alif, masdar lah tu. Yang hujung tu tak kira apa dia nak bantas. Sebelum akhir. Sebelum akhir tu ada alif, okey lah tu. Masdar lah tu. Bukan alif mula, lepas tu sebelum akhir ada alif. Yalah, kalau perkataan ini perkataan dia. Daripada fa'il. Yang ada alif sebelum awal. Okey. Kalau perkataan tu memang dah isim dah. Okey. Tidaklah. Itu. Kalau isim saja tunggu alif aja lah. Tambah alif aja. Kalau isim, perkataan isim. Tidak juga gitu. Tengok 3 huruf ke 4 huruf ke 5 huruf ke 6 huruf ke. Ini kepala tu. Bukan kita simbol itu je semua. Dia banyak lah. Tak lama sangatlah kita belajar. Oleh kerana dia berubah-ubah. Perkataan. Memang dikatakan huruf ni huruf sakit. Huruf sakit bukanlah makna huruf tu sakit. Kita yang sakit. Maknanya susah kita. Susah dia buat kan. Dia buat. Sakit kita nak kena refu sana refu sini dan sebagainya. Nak fikir. Tengah-tengah apa namanya? Tengah-tengah apa namanya? Zakat tiba-tiba pergikan muannas. Yang perkataan muqtal tu apa Ustaz? Sebenarnya sakit mana tu muqtal? Muqtal kan ni huruf sakit dalam bahasa Arab panggil muqtal. Muqtal apa? Muqtal. Perkataan sakit lah. Sakit lah mana dia tu? Muqtal. Betul lah. Perkataan sakit itu. Maknanya dia mengandungi 3 huruf. Apa tu maknanya? Apa? Salah. Okey. Faham lah Ustaz. Okey ya. Okey. Alhamdulillah. Terpaksa faham. Bukan terpaksa faham. Kadang tak ada logik langsung ke fikir. Okey. Lepas tu apabila dia dah tegur, bila Nabi Musa tegur Nabi Haidir pecahkan kapal tu, maka dia kata, kenapa pecahkan kapal? Jadi Nabi Haidir berkata ke dia, bukan aku dah kata kamu tak sakut bersabar dengan aku.
Kalau kita tengok ayat sebelumnya, kita dapat ceritalah. Cerita maknanya dia dah berjanji. Nabi Musa berjanji dengan Nabi Haidir. Nabi Haidir kata, kalau kamu nak ikut aku, kamu jangan tanya apa yang aku buat. Tiba-tiba dia pesukkan kapal tu. Nabi Musa terus tanya, kenapa kamu pesukkan ini perbuatan yang jahat? Jadi Nabi Haidir pun katalah, aku kan dah kata kamu tak mampu bersabar dengan aku. Kemudian berkatalah Nabi Musa, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha. Kata Nabi Musa, jika lepas ni aku bertanya lagi pada engkau, apa yang kau buat ni aku tanya lagi, sesudah ini an syai'in ba'daha fala tusahibni, maka janganlah kau biarkan ataupun aku tidak boleh lagi ikut engkau. Kalau aku tanya lagi, taklah ikut. Jadi alam min ladun uzra. Jadi dia adalah berkata, jika aku bertanya tentang suatu sesudah ini, janganlah kamu benarkan aku. Okey. Jadi kita kembali pada perkataan yang hendak tadi adalah tastati'. Tetapi ayat yang lain pula. Okey. Tolong mute. Siapa yang cakap? Tak maaf Siapa yang cakap ni? Okey. Jadi perkataan yang kita dapat adalah tastati'a. Dan tengok ayat berikutnya. Ayat surah yang sama, ayat 78. Iaitu sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Dalam ayat ni ya-nya hilang. Betul? Yang di atas tadi ada ya. Yalah. Tastati'a. Tapi dalam ayat ini, saya bukakan ayat dia, ayat 78. Ini maklumat tambahan. Ini bukan berkenaan dengan tambah 3 huruf tekan. Ini maklumat tambahan. Buang 1 huruf. Maklumat tambahan ini adalah boleh didapati dalam ilmu balaghah. Tapi kalau kerana kita dah sentuh ini, maka kita bukalah dia punya maksud dia. Jadi ayat yang ke 78. Baik. Perkataannya ni yang ini. Astati' alai sabra. Yang tadi ada ya. Yang tadi ada ya. Yang ini ya-nya tak ada. Mana pergi? Oh, pasal ada lam tak? Jadi maksud dia adalah kamu sanggup. Kamu sanggup. Yang ini ya-nya hilang. Jadi di sini malam tastati'. Jadi berkatalah Nabi Haidir, sudah dia tegur lagi sekali. Tadi janji tak nak tegur dah. Tapi dia tegur lagi sekali. Kerana apa? Kerana Nabi Haidir menegakkan dinding yang nak runtuh ataupun rumah yang nak runtuh. Kemudian penduduk negeri itu penduduk yang kedekut. Dia minta makanan tak nak bagi. Nabi, 2 orang Nabi minta makanan, dia tak nak bagi. Punyalah kedekut penduduk tempat tu. Tapi ada rumah yang nak runtuh, Nabi Haidir ni tegakkan. Sebab apa? Sebab di bawah rumah tu ada harta karun. Bukan harta karun, harta ayah dia. Ayah dia tu orang yang beriman. Kemudian nak tinggal kepada anak dia. Jadi Allah nak supaya harta tu dapat kepada anak dia.
Kalaulah dinding tu tidak dibetulkan, nanti orang nampak, orang lain nampak, dia akan ambil barang tu. Jadi boleh tegak balik, boleh simpan lagi sehingga anak tu dewasa. Jadi apabila dia tegak, maka Musa pun tegur lagi lah. Kenapa nak tegakkan rumah orang yang runtuh sedangkan dia orang ni kedekut? Kita nak minta makanan pun tak boleh, nak minta air pun tak boleh. Dengan teguran itu maka Haidir kata, "Qala," berkata dia, "Hadza firaqu baini wa bainik." Maka dia berkata, inilah sempadan antara kita, antara kamu dan saya. Lepas ini kamu tak boleh ikut dah. Sebab dah 3 kali tegur. Kali yang pertama, kali kedua, kali kedua tu dah janji dah tak tegur dah. Lepas ini kalau saya tegur lagi, maknanya saya tak boleh ikut dah. Jadi pada sebab yang ketiga, maka dia Nabi Haidir kata ini adalah sempadan antara aku dan kamu. Maknanya lepas ini kau tak boleh ikut dah. Kemudian sa'unabbika bita'wila malam tastati' alaihi sabra. Maka aku beritahu kamu, akad selepas ini aku akan beritahu kamu apa dia? Bita'wil. Itu takwil. Apa yang kamu tak tahan sabar atasnya. Jadi yang pertama dia tebuk perahu, kapal. Dia tak beritahu lagi. Sebenarnya jangan tegur. Lepas tu pula bunuh seorang pemuda yang tak ada berdosa apa-apa. Kemudian dibunuh. Haidir duk bunuh budak tu. Ini satu benda yang besar. Mana seorang Nabi boleh tahan tengok orang bunuh macam tu? Mesti dia tegur. Kemudian Nabi Haidir beri peringatan. Kamu tak boleh sabar dengan aku. Lepas ini kalau kamu tegur lagi, maka habislah cerita. Tak boleh dah ikut aku nak belajar dengan aku. Dan yang ketiga, ditegakkan dia punya tembok ni, maka Nabi Musa tak boleh lagi lah ikut Nabi Haidir untuk mengerjakan ikut belajar lah. Maknanya ikut belajar. Kerana ilmu yang dia bagikan pada Nabi Haidir ini adalah ilmu yang daripada Tuhan direct. Ilmu dipanggil ilmu apa namanya? Laduni. Laduni. Alhamdulillah, syukran. Laduni. Laduni ni ilmu yang tak belajar. Ilmu yang datang direct dari Tuhan. Yang ini hanya dapat kepada Nabi saja. Tak ada pada orang manusia, tak ada. Kalau ada manusia ngaku dia tahu ilmu laduni, itu bohong tu. Bohong lah. Tak ada. Ilmu laduni ni hanya kepada para Nabi dan Rasul saja. Jadi oleh kerana itu berpisahlah mereka. Jadi soalan kita tadi, ngapa ini tastati'? Tak ada ya. Ya ni dia buang. Mengikut kaedah ilmu balaghah. Ini kita pergi sikit kepada balaghah pasal nak jawab soalan ni. Supaya tuan-tuan bila jumpa ayat ni tidaklah katanya mana ya ni tadi. Jadi perkataan dalam bahasa Arab ni lagi banyak huruf dia, lagi banyak makna dia. Ataupun lagi lama benda tu nak dibuat. Kalau kurang huruf maknanya sekejap. Jadi sekarang ni ayat ni tastati', tak ada ya. Jadi maknanya yang pertama tadi kamu tak sabar. Kemudian yang kedua pun tak sabar. Yang ketiga pun tak sabar. Maknanya tak sabar ni lebih mudah diberitahu ataupun lebih mudah sifatnya sebab sebelum tadi dah tak sabar dah. Lepas tu yang kedua pun tak sabar lagi. Yang ketiga tak sabar lagi. Maknanya ini dah sangat tak sabar. Tak payah panjang. Tak payah panjang sebut. Nak beritahu yang kamu ni tak sabar, sebab ini kataan Nabi Haidir. Nabi Haidir beritahu kepada Nabi Musa bahawa kamu tak sabar. Yang pertama tadi ada ya dia. Tastati'u. Tastati'a. Sebab pertama kali katakan dia ni baru tak sabar. Lepas tu yang kedua, beritahu lagi. Sampai yang ketiga, dia buang dia punya ya. Makna ya tu, kamu ni tak sabar sangat. Dia tak payah kita nak fahamkan bahawa dia ni tak sabar dengan cara dibuang ya. Last warning ni Ustaz. Last warning dibuang ya. Dibuang ya. Okey. Jadi itulah maksud dia tastati. Maksud dari segi balaghah.
maksud dia tafsir macam-macam lah. Tapi kalau bahasa Melayu sanggup je. Yang tadi sanggup, yang ni pun sanggup. Kalau sekiranya maknanya sama, kenapa dia ni buang air, buang ya? Mesti ada sesuatu. Maknanya Nabi Aidil nak kata awak tak sabar tu tak payah ada bukti lagi dah. Sebab dah banyak kali tak sabar. Kemudian, ini satu sebab. Kemudian dalam ayat surah yang sama, ayat 82. Ayat 82. Ayat 82. Yang wa'amal jidaru fakana li'amaini. Ayat 82. Ayat 82 ni bagi dia bacalah biar dia. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Jadi perkataan kita sini adalah tasti. Tasti. Ta pun tak ada. Ya pun tak ada. Lagi pendek. Daripada alif sin ta ya ain. Kan? Al-Madi dia ni ayat ni. Ayat ni kalau kita tengok asal dia tasdi' saja. Tetapi asalnya adalah istata'a. Ada ta, ada ta, ada ya. Tetapi apabila dalam ayat ni dia beritahu tasdi' saja. Mana pergi ta, mana pergi ya. Jadi maksud dia, ini maksud balarah ni. Bukan tafsir. Tafsir mungkin lain daripada yang kita boleh fahamkanlah. Tafsir macam-macam tafsir sebab tafsir ni gantung pada ulama mana yang mentafsirkan. Lain cara, lain orang, lain cara. Tapi benda tu sama. Benda tu tidak keluar daripada dia punya disiplin ulama, disiplin agama. Apapun disiplin ilmu. Masing-masing mengikut disiplin. Tapi dari segi balarahnya, dia buang ta di sini, dia buang ain. Tadi kembali pada tadi. Iaitu setiap perkataan tu, maksud dia sama. Kamu dapat, kamu mampu dan sebagainya sama. Perkataan Melayunya sama. Tapi dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Quran tak sama. Dia buang ta, dia buang ya. Pasal apa? Jadi setiap yang dibuang tu, maknanya setiap lagi sikit dia punya jumlah ayat, jumlah huruf, maknanya lagi mudah benda itu dilakukan. Lagi banyak hurufnya, lagi banyak dia punya makna, lagi payah dilakukan ataupun lagi mempunyai proses yang lama untuk diproses, untuk dilakukan. Kalau astati'u, itu nak buatkan kemampuan tu memakan masa yang lama. Tapi kalau tasdi' alaihi sabra, tadi tastati'u ala sabra. Ala sabra juga sama-sama ala sabra. Tapi ini tasdi' alaihi sabra. Jadi lagi mudah. Apabila kurang huruf ni, daripada huruf tadi 6, ini tinggal 4 saja. Hilang dia punya ta, hilang dia punya ya. Jadi itu menunjukkan memberitahu bahawa kamu ni memang tak mampu bersabar. Jadi ayat ni beritahu bahawa wa ma fa'altuhu, dan tidaklah aku melakukan an amri. Tidaklah aku buat perkara ini kerana diri aku urusanku sendiri. Melainkan ini adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Ataupun kita panggil ilmu laduni. Nak bunuh orang bukan mudah. Jadi kalau tidaklah perintah daripada Allah,
Tak ada siapa yang berani buat. Apa lagi para nabi. Lagi tak berani buat. Tapi bila nabi yang suruh, apa Tuhan yang suruh, Allah, apa para nabi tak ada masalah. Suruh bunuh, dia bunuh. Macam Nabi Ibrahim juga, suruh sembelih, dia sembelih. Begitu juga yang ini. Dia bunuhnya seorang pemuda, yang dia jumpa tu dibunuh. Jadi, dan tidaklah aku melakukan perkara ini kerana kehendak aku. Tapi ini adalah laduni ataupun daripada Allah. Jadi, zalika ta'wil, yang demikian ta'wil. Ta'wil ni maknanya terjemahanlah kepada kejadian tu. Kenapa aku bunuh, kenapa aku tebuk, kenapa aku tegakkan dinding tu. Itu ta'wil namanya. Malam tastati', apa yang kamu sangat-sangat tak tahan sabar. Jadi hilang dia punya ta, hilang dia ya. Itu kaedah. Kaedah dia buang huruf menunjukkan benda tu mudah. Mudah tu mudah diyakinkan, mudah diceritakan, mudah dibuat. Tak sabar tu mudah sangat. Sikit-sikit tak sabar, sikit-sikit tak sabar. Jadi kalau orang tak sabar tu, kita tak kata dia orang pandai baran tu, kita tak kata dia lam ataupun lam ataupun lan yastati, dah. Kita katakan lam tastati. Tak sabar sangat. Sikit salah naik angin, sikit salah naik darah, sikit salah muka merah dan sebagainya. Jadi itu kita panggil dia tastati. Tak ada ya, tak ada adapun tambah alif sin ta, tapi ta tu jadi dibuang. Ya pun dibuang. Kerana menunjukkan kesabaran itu sangat mudah berlaku pada kamu. Jadi ta tu kamu, tastati, kamu tak dapat sabar atasnya. Itulah di antara apa namanya, maksud balaghah. InsyaAllah yang ini kita akan sampai dalam ilmu balaghah. Sekarang ni kita belajar tengah ilmu insya'i. Di hujung insya'i itu ada ilmu tentang balaghah. Tentang ni. Tentang buang huruf, tambah huruf, tukar huruf, takwa baris, baris atas jadi ke atas, baris atas jadi bawah, bawah jadi atas dan sebagainya. Akan kita jumpa dalam ilmu balaghah sesudah habis yang sedang kita belajar sekarang ni, iaitu bab insya'i. Insya'i tamani. InsyaAllah lepas tamani ni kita akan jumpa ni. Jumpa kenapa dia buang huruf, kenapa dia tambah huruf dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan jangan terlepas peluang. Sebab barangkali di surah tak ada lagi lah maklumat ini yang kita boleh jumpa. Melainkan yang kelas tu kelas balaghah. InsyaAllah boleh jumpa. Jadi kita akan jumpa sesudah ilmu insya'in, ayat insya'in, insyaAllah kita akan jumpa. Barangkali 2-3 minggu lagi lah insyaAllah. Ustaz, Ya. Nak tanya sikit Ustaz. Silakan. Tasdi' ni fi'il mudhari' kan? Ya, betul. Ain tu sukun Ain yang ni. Okey. Kita pergi kepada dia punya ni kan. Dia kata sini adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' tu apabila di depannya ada lam. Lam. Maka ain ni sukun matilah. Sebab huruf hujung kepada fa'il mudhari' berbaris mati apabila depannya ada lam. Kalau depannya amil dia tu ya Ustaz ya. Amil. Lam tu sebagai amil. Lam ni amil dia. Amil yang menyebabkan baris mati. Kalau lan, macam ayat tadi lan tu amil untuk baris atas. Atas. Kan? Yang tadi. Yang ni. Ini pun baris mati juga. Ini lam je. Lam. Jadi yang lan tadi. Kalau Lan tadi ayat ni. Ini yang lan. Kalau lan tu menyebabkan dia jadi mansub lah. Fi'il mudhari' ni jadi mansub. Mansub. Okey. Ada lan. Kalau depannya lam, ain ni matilah. Okey. Okey, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Okey.
Jadi kita dah fahamlah kenapa ada yang ada ta, ada yang tak ada ta, ada yang tak ada ya dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan dia punya apa? Dia punya rumusan dia punya kaedahnya. Apabila satu kataan perbuatan itu mempunyai banyak dia punya huruf macam ni, tastati'a ada 6 huruf, maka dia menunjukkan benda tu memerlukan masa yang lama untuk dibuat. Kataan tu untuk dibuat. Macam sekarang ini, lantas tak mampu. Awak tidak mampu. Innaka lantas tati. Maknanya untuk melakukan kemampuan tu memerlukan masa yang lama, memerlukan apa namanya benda alat yang dan sebagainya lah. Alat lah. Kalau perasaan lah. Lama baru boleh mampu. Jadi maknanya lantas tati ni maknanya awak lama lah. Memang kamu tak mampulah. Tapi apabila buangkan ta ni, buangkan ya ni, kamu tak mampulah. Tak payah panjang-panjang cerita nak terangkan sebab apa awak tak mampu. Sebab dah 3 kali dah benda tu berlaku, awak tak sabar. Cantik kalau kita faham yang tu, kita baca ni, kita rasa Ustaz, dalam balaghah dalam tajuk mana ni Ustaz? ini Dalam balaghah tajuk apa? Al-Ma'ani. Oh, masih lagi lah. Masih Al-Ma'ani. Okey, terima kasih. Ujung pada ini. Lepas je tajuk kita ni, bukan yang hari ni, yang Selasa punya. Okey. Sekarang ni kita akan pergi kepada At-Tamani. Kita dah habis istifham kan? Dah. Lepas tu kita akan masuk ke At-Tamani. Tamani, lepas Tamani tu teruslah kita masuk kepada yang ni, yang jenis ini. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Sejauh ni ada soalan. Jadi istata' ni maknanya adalah mampu. Mampu. Kalau buaya sangat mampu. Lagi kecil lah dia punya. lagi pendek ayat perkataan tu lagi pendek makna dia. Okey. Kemudian ayat berikutnya, muka surat berikutnya. Tadi yang ketujuh kan? Tadi yang ketujuh. Sekarang nombor 8 lah. Mutawa'ah ni yang ketujuh. Sekarang ni yang ke-8. Yang ke-8 ni maknanya fa'il mujarrad. Apa fa'il mujarrad? Fa'il mujarrad ni maknanya fa'il untuk satu. Untuk satu. Fa'il mujarrad. Macam apa? Katakan fa'ala. Fa'ala ni maknanya di dalamnya ada huwa. Huwa tu dia tu seorang. Fa'il mujarrad. Mujarradnya maknanya dia seorang. Fa'il mujarrad. Fa'il mujarrad ni fa'il yang tak ada tambah huruf apa-apa. Jadi sekarang ni fa'il mujarrad tak keluar. Okey. Betul fa'ala. Okey. Istak. Jadi fa'il mujarrad maknanya fa'il yang tak ada tambah apa-apa. 3 huruf lah. Fa'ala. Jadi istaf'ala, fa'ala. Jadi fa'ala ni maksudnya dia telah buat, tambah dengan alis istaf'ala, dia mempunyai makna yang sama, iaitu satu. Mujarrad. Makna mujarrad. Maknanya tak ada tambahan apa-apa. Jadi daripada yasura ni makna mudah. Tetapi bila tambah alik sinta juga makna dia mudah. Bukan minta mudah, bukan tapi mudah. Bagaimana yasura. Jadi contohnya dalam
ayat 296. Surah 2 جاءوكم فما استيسروا196. Ayat 196. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Kita tengok makna dia. Maksud dia yang dia oleh hidayatul insan. Ini adalah tafsir hidayatul insan. Jadi ayat itu bermaksud dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Jika kamu terhalang oleh musuh atau kerana sakit, maka sembelihlah hadiyu. Hadiyu itu maknanya binatang yang untuk dikorbankan, yang mudah didapat. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu. Sebelum kamu korban, jangan cukur kepala. Maknanya jangan bertahlul. Jadi janganlah kamu mencukur kepala sebelum hadiyu sampai ke tempat sembelihan. Maknanya sebelum disembelihlah. Kalau kita tengok nota yang 4 tu, di sini ada disebut, yakni tempat terdiri, tempat dirinya terhalang lalu dibagikan kepada kaum kafir di sekitar tempat itu. Adapun mereka yang tidak terhalang, tidak menyembelih hadiyu kecuali di tanah haram, dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu korbanlah, hari korban. Atau hari-hari setelahnya, iaitu hari Tashrik. Jadi kalau sekiranya kita nak pergi buat haji ataupun umrah, kita dah bawa lah binatang yang kita nak korban kepada hari haji itu, terhalang. Kalau terhalang, maka hukumnya adalah, adapun kalau mereka terhalang, maka kamu hendaklah bawa binatang tu ke tempat
penyembelihan. Dan walaupun dia belum lagi 10 Zulhijjah, tapi oleh kerana terhalang, maka bawa ke start itu dan lakukan pada tanggal maksudnya sembelih binatang tu. Walaupun kamu tak boleh nak buat umrah, tak boleh nak sampai ke Mekah, tak boleh nak buat haji, tetapi kamu dah berihram, maka untuk menanggalkan ihram tu kamu kenalah sembelih dulu binatang, lepas tu barulah boleh tahlul. Tahlul tu maknanya Syukur. sebagai syukur dan sebagai tanda kita mengakhiri kerja-kerja haji. Maknanya lepas tahlul tu tak ada dah, free dah. Tak ada dah pantang itu, tak ada pantang ini dan sebagainya. Apabila sudah tahlul. Jadi ayat yang kita, perkataan yang kita hendak tadi adalah tayassara minal had. Ya ini. Ayat mana tadi? Ayat yang apa ayat tadi? 196. Hadratu minal 196. fama. Wata haji Asyas Saro. Istai Saro. Famas taisara minal had. Famas. Jika kamu terkepung. Jika kamu terkepung, maka yang mudah. Apa yang mudah tu? Hadi, binatang korban. Jadi yang mudah tu maksudnya adalah binatang korban. Binatang korban yang mudah. Jadi istaisara adalah fa'il madhi. Daripada perkataan yasara, yasir. Yasara tu maksudnya senang. Tambah alif sinta pun maksudnya senang. Sama dengan dia punya mujarad. Istaisara, maknanya yang senang. Jadi perkataan asalnya adalah istaisara, fa'il madhi, fa'il mudhari' dia yastaisaru. Kemudian dia punya amal dia istaisir. Mati ujungnya. Kemudian dia punya mazdar dia istisarun. Tambah alif sebelum akhir. Akhirnya huruf ra, jadi tambah alif sebelum akhir jadi istisarun. Itu adalah dia punya mazdar kepada istaisara. Kerana fa'il amar. Fa'il amar dia istaisir. Ini adalah dia punya mazdar dia istisarun. Mustaisir. Mustaisirun ini adalah isim fa'il. Isim maf'ul dia mustaisarun. Bezanya sin ni bagi bawah. Batas. Itu saja. Bezanya. Jadi kalau bagi atas itu maknanya isim maf'ul. Benda yang kena buat. Kalau bagi sin bagi bawah maknanya benda atau orang yang membuat. Pembuat dia. Okay. Jadi istaisarun bermaksud mudah. Yasara pun mudah. Maknanya samalah dengan kataan yang bersama alif sinta dengan tak bersama alif sinta itu sama makna, iaitu mudah. Makna mujarad. Sebab itulah kita dapat tadi makna mujarad. Makna mujarad maknanya fa'ala tu sama dengan istaf'ala. Dan ayatnya ayat yang kita bincang tadi. Okey. Okey. Ada pertanyaan? Okey. Okey, ya. Ni penggunaan Ustaz tak kira lah boleh pakai istasara ataupun yasara ya. Dalam percakapan harian boleh je, tak ada masalah. Tapi dalam Quran dia ada walaupun makna sama, tapi alif sinta ni menunjukkan lebih berusaha. Maknanya sama, mudah. Tapi adanya alif sinta ni bukan maksud minta, tapi menunjukkan berusaha. Berusaha bersungguh-sungguh. Macam haraja. Haraja maknanya keluar. Kan?
Ya. Raja. Tapi Istaraja. kalau kita tambah alif sin ta, istahraja. Hmm. Maknanya istiraja tu maknanya kalau haraja tu keluarlah. Saya keluar daripada rumah. Saya keluar daripada pintu kereta sebagai contoh. Mudah je keluar. Tapi kalau istahraja maknanya keluar juga tapi keluar dalam keadaan bersusah payah. Keadaan berusaha bersungguh-sungguh. Sebagai contoh macam kita nak keluarkan orang aksiden yang tersepit dalam kereta. Nak keluarkan mayat ataupun orang tak mayat pun tapi dia cedera tersepit di antara kereta dengan tempat duduk dia dengan steering sebagai contoh. Jadi nak keluarkan tu bukan boleh buka pintu tarik keluar, tak boleh. Pintu pun tak boleh buka. Jadi kena panggil bomba. Bomba akan gergaji dia punya pintu dan pintu terbuka pula betul-betul kena gaji, kena potong dia punya steering yang menyebabkan dia terlekat celah tu, kena potong buat steering. Nak potong tu pula bukan balai gaji biasa. Sebab besi yang digunakan itu besi keras dan sebagainya. Nak kenakan ada besi, chainsaw yang bukan untuk kayu je, kena untuk besi yang boleh potong besi punya. Jadi memerlukan usaha yang lebih. Tapi mengeluarkan juga. Keluar juga, tapi keluar dalam keadaan yang bersusah payah. Maksud dia keluar. Okey, syukran Ustaz. Itu Quran punya bahasa. Okey. Kalau kita cakap biasa boleh, tak ada masalah. Okey. Biasa je lah. Okey? Alright. Okey. Jadi istaisarah. Syukran. Alhamdulillah, syukran Afwan. Kembali kita kepada nota kita. Solat tadi. Jadi kita berubah kepada ayat yang berikutnya iaitu ayat 64. Surah 64 ayat yang ke-6. Iaitu kataan wastagna. Jadi faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastagna Allah. Jadi maksudnya lalu mereka berkata, apakah manusia hendak memberi petunjuk pada kami, lalu mereka engkar dan berpaling dan Allah tidak perlukan mereka. Ayat ini ayat surah 64 ayat yang ke-6. Kalau kita baca sini saja, payah dapat makna dia. Tapi kalau kita rujuk kepada ayat dia sendiri, ayat sendiri surah 64. Surah 64 itu surah Taghabun. Taghabun ayat yang ke-6. Sekali set tak masuk. ada problem lah. Sistem ada problem. Okay. Jadi ayat dia adalah ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله Wallahu ghaniyyun hamid. Jadi dalam ayat ini maksudnya demikianlah kerana sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kepada mereka bil bayinat, rasul-rasul yang datang dengan keterangan. Maknanya rasul-rasul tu datang berdakwah kepada satu-satu umat tu dengan bayinat, dengan keterangan, dengan bukti-bukti.
Tetapi penduduk itu menolak. Apa mereka kata? Faqalu, maka mereka kata, abasyarum yahdunana. Apakah manusia ini nak dakwahkan kami? Adakah manusia ini nak memberi hidayah pada kami? Adakah manusia ini nak memandu kami ke jalan yang benar? Udahlah, kamu manusia biasa macam kami juga. Kami makan, awak makan. Kami pergi pasar, awak pergi pasar. Memanglah Rasul tu pergi pasar dan dia makan. Jadi dikata abasyarun, maknanya apakah manusia biasa? Maknanya menunjukkan manusia biasa. Maknanya merendahkan taraf Nabi. Sedangkan dia Rasul. Tapi kita kata manusia biasa. Jadi Nabi itu bukan manusia biasa macam kita. Kita manusia biasa tak tahu apa-apa. Dia Rasul dengan ilmu yang Tuhan bagi daripada langit. Ataupun Allah turunkan sebagai wahyu. Jadi dia kata abasyarun yahduna, apakah awak ni nak tunjuk kami, nak pimpin kami. Kamu pun macam aku juga. Maka fakafaru, maka mereka pun satu dia kafir, makna tak terima, lepas tu watawalla dan berpaling. Satu dia kafir, tak nak percaya. Yang kedua dia berpaling, maksudnya dia menentang. Kalau dia berpaling saja, dia engkar saja, dia tak nak ikut saja, dia senyap, duduk dan diam, tak apa. Dia menentang. Sebagaimana yang dibuat oleh Abu Lahab dan Abu lain tu. Bukan saja dia tak percaya, tapi dia menentang. Jadi golongan ini Tuhan kata apa? Wastaghnallah. Allah dah cukup dah. Maknanya Allah tak perlukan kamu. Kamu tak beriman pun tak ada masalah bagi Allah. Tidak mengurangkan derajat Allah. Kalau kamu beriman pun tidak menambah. Tuhan dah sangat kaya, tak payah. Awak tak ada, sudah. Wallahu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya. Jadi perkataan di sini ghani tak ada alif sinta, istaghna ada alif sinta. Maksud dia ghani ni kaya. Wastaghna ni pun kaya. Tapi di sini dikata mencukupi. Maknanya orang yang dah cukup tu maknanya orang kaya, orang yang dah tak perlu dah. Jadi mereka ni, orang kafir ni, Tuhan tak perlu kat dia. Sebab Tuhan tu dah mencukupi. Kamu tak masuk Islam pun tak apa. Kamu tak nak beriman pun tak apa. Kamu nak sembah batu pun sembahlah. Tak ada mengurangkan derajat Allah. Allah tentang Allah dan maha kaya. Jadi, wallahu ghaniyun hamid. Jadi, ghani di sini maha kaya. Di sini pun maha mencukupi. Sama. Sama makna. Tapi penggunaan dia dalam Quran, ada dia punya sedikit perbezaan. Itu ilmu balaghah lah. Jadi sini nak tunjukkan kataan ghaniyun. Abdul Ghani maknanya hamba kepada orang yang kaya. Maha kaya. Yang maha kaya. Kaya ni makna orang kaya ni orang yang tidak memerlukan bantuan orang lain. Itu makna kaya. Kalau masih lagi minta bantuan, maknanya dia tidak kaya. Kalau orang kaya, walaupun dia kaya berjuta, tapi masih lagi nak minta bantuan, masih lagi nakkan harta orang lain, masih lagi menipu, masih lagi rasuah dan sebagainya, maknanya dia tidak kaya. Kalau dia kaya, dia tak nak dah. Sebagaimana Allah kaya, dia dah cukup dah. Tak perlu kepada kamu. Kamu nak beriman boleh, kamu tak nak beriman, tak apa. Tapi kalau kamu beriman, aku balas dengan syurga. Kalau kamu tak beriman, aku balas dengan neraka. Tapi aku tak perlukan kamu. Kalau kamu tak beriman pun tak ada apa kurang pada Allah. Jadi itu maksud dia wastaghnah dengan ghani. Ghani ni adalah kaya juga, tapi dia fa'il madi yang tak ada tambah apa-apa. Tapi ini fa'il madi juga, tapi ada tambah apa-apa. Cuba kita tengok dia perkataan dia. Jadi wastaghnah ni adalah fa'il madi. Fa'il madi, dia ada fa'il madi. Wa ni wa ataf lah. Wa ataf tu wa yang maksud lah. Yang asal dia lah istaghna. Macam tadi jugalah. Istaghna. Ya alif maksurah ni. Pada fa'il madi dia, kemudian fa'il mudhari' dia, ya ada titik. Yastaghni. Yastaghni maknanya, kalau ini dia telah kaya. Ataupun dia telah mencukupi. Yang ini, dia sedang. Istaghni. Istaghni ni adalah fa'il amal. Kayakanlah pembedaran kata supaya kamu mudah faham bahasa Arab sebagai contoh. Kayakanlah. Jadi istaghna'a.
Macam tadi juga. Tak ada tambah alif hamzah. Ada hamzah. Istirnaun. Ini adalah dia punya masdar dia. Masdar dia. Manakala dia punya isim fa'il mustaqnin. Mustaqnin itu isim fa'il dan isim maf'ul dia mustaqnan. Yang tu kena beri perhatian lah. Bagi dia tambah hamzah dan sebagainya. Kita kena tahu fa'il madi, fa'il mudhari', fa'il amar, kemudian dia punya masdar, itu isim fa'il, isim maf'ul. Itu je. Ada berapa saja? 6 saja. 6 saja ni adalah kunci kepada memahami makna dia. Kita kena faham yang pertamanya asal-asalnya wasta'nanya arana, rani, arana. Ra nun ya. Kita faham rananya, kita fahamlah bila kita tambah alif simta. Apa makna tambah alif simta? Apabila dah tambah alif simta, kita tahu fa'il madi dia. Fa'il madi kita terus dapat fa'il mudhari' dia. Makna fa'il mudhari' sedang. Begitu juga kita dapat makna istagna ini. Istagni. Makna ini fa'il amar. Ini adalah dia punya masdar. Istignaun masdar. Jadi ini musta'ni. Ini adalah isim fa'il. Ini isim maf'ul. Itu saja. Okey. Dalam Quran pusing balik itu saja. Tapi yang ini kena master. Yang ini kena kerana hafal banyak sangat, tapi kena ambil perhatianlah. Nak hafal memanglah kita tak boleh hafal, tapi kita boleh buat dapat bantuan daripada kamus. Tuan-tuan kena ada kamus. Kalau tak ada kamus, memang macam pergi mancing tak ada umpan lah. Kamus tak ada. Macamlah kita pergi mancing, tak bawa umpan. Tak jadi. Belajar bahasa Arab tak ada kamus, memang menghadapi masalah. Jadi, kata istaghna ini samalah makna dia secara zahirnya. Sama makna dengan dia punya mujarad. Mujarad maknanya yang tidak ada Untuk satu. yang Tak ada tidak tambahan. istaghna. Kemudian kembali kepada kita punya Ta'iat. Putus asa. Nosta daripada ya Isa. Ya Isa maknanya adalah putus asa. Tambah dengan alif sinta maknanya putus asa juga. Ya, sama. Tengok ayat ni. Falam mastai asu minhu khalasu najiyan. Ini dalam surah Yusuf ni ayat 80. Maka tatkala mereka berputus asa daripada keputusan Yusuf, mereka menyendiri dan berunding dengan berbisik-bisik. Kalau tengok potongan ayat ini saja tak dapat makna dia. Kena tengok dia punya ayat penuh dia. Ayat yang surah 12. Surah 12. Ayat yang ke-80. Ayat yang ke-80. Betul. Falammas asu minhu khalasu najiyan. Jadi maka tatkala mereka berputus asa darinya,
mereka menyendiri dan berbisik. Apa yang berputus asa ni? Sebelum tu ada. Yusuf berkata, aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim. Ini permintaan daripada saudara-saudara Yusuf, adik-adik Yusuf tu, supaya jangan tahan Bunyamin. Kerana Bunyamin dihelahkan seolah-olah dia mencuri. Jadi jumpa dia punya barang curian tu dalam beg dia, dalam bakul dia, dalam karung dia. Maka Bunyamin tak boleh balik ke negeri mana ayah dia duduklah, di Syam lah. Manakala Yusuf ni ada dekat dengan Mesir. Jadi sesudah dimasukkan piala tu ke dalam bakul Bunyamin ni, maka lepas tu orang kata, oi, dia punya barang ada hilang, ada orang yang curi ke? Cek tengok dalam bakul Bunyamin. Jadi oleh kerana dia dah berjanji teguh dengan ayah dia, adik-adik yang lain ni, teguh ayah dia supaya membawa Bunyamin ni balik. Jangan tinggal ke mana-mana. Oleh kerana dia ada janji yang itu, jadi dia minta supaya tukar orang lain. Ambillah salah seorang daripada kami ni sebagai ganti pada Bunyamin. Sebab ayah dia dah tua sangat. Ayah dia sangat sayang kat dia. Jadi ambillah daripada kami ni ganti. Jadi jawablah Nabi Yusuf. Qala ma'azallah. Maknanya a'udzubillah ni. Ma'azah. Maknanya aku berlindung. Mohon pelindung Allah. Bahawa kami ambil kecuali kami tidak ambil. Maksudnya kami tidak ambil kecuali apa? Kami dapat milik kami atau harta kami di dalamnya, di sisinya, maknanya dalam karung dia lah. Kalau sekiranya kami ambil pertukaran tu, boleh ambil orang lain, biarkan tu balik, maknanya kami berlaku zalim. Jadi barulah keluar ayat yang kita baca tadi. Falamma stai'asu, maka tatkala apabila mereka putus asa nak merayu pada Yusuf supaya lepaskan Bunyamin, kerana dia ada janji dengan ayah dia, tapi Nabi Yusuf tak nak lepaskan, sebab kami tak tahan orang yang tak mencuri, kami hanya tahan orang yang mencuri. Jadi di sini mereka berputus asa, mereka berputus asa minhu daripada Yusuf, dan khalasu mereka menyendiri ni maknanya mereka dia tinggalkan majlis dengan Nabi Yusuf tu, dia sama dia pula pada janjian tu berbisik-bisik. Jadi maksud di sini adalah putus asa. Tapi cerita sebenarnya qala, kemudian yang tertua di antara mereka, tidaklah kamu tahu bahawa ayahmu, berkata ayah yang tua, ayah dia sebagai adik-adik yang tua sekali, sebagai ketua dalam rombongan tu, ayahmu, baca dia punya inilah mudah sikit. Ketika mereka berputus asa daripada putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Dia berbisik-bisik apa? Yang berbisik-bisik, yang tua berkata, di antara mereka berkata, tidakkah kamu tahu bahawa ayahmu telah mengambil janji darimu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah mensia-siakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini sampailah ayahku izinkan aku kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah akhir yang terbaik. Jadi ini adalah perkataan daripada abang tua kepada yang 10 orang tu, abang tua kepada 12 orang lah, termasuk Yamin dan Yusuf. Jadi apa yang dikatakan? Jadi istai'asu maknanya berputus asa. Sama lah juga dengan kalau kita tengok ayat tadi, ayat apa dia punya itu tadi,
Asalnya adalah Muyarah. ya hamzah alif. Iya, Hamzah. Ya hamzah alif. Iya, Alif sorry. Sin. Sin. Ya hamzah sin. Istai asu. Jadi sekarang ni istai asunya adalah fi'il madi. Wa ni, wa ini, wa ini adalah dhamir. Dhamir apa? Muttasil. Dhamir bersambung. Bersambung ke mana? Bersambung kepada perbuatan. Fi muhalli raf'in fa'il. Dia adalah duduk di tempat fa'il. Makna wa ni adalah fa'il. Jadi kalau wa ni fa'il maknanya berapa orang? Berapa Ramai. orang yang Ramai ni. ramai. Sebab wa ni adalah wa jamak. Wa jamak maknanya hum. Di dalam ni ada fi'il madi, di dalamnya ada ya, ada huwa. Huwa tu dia. Tapi kalau seorang dia, kalau ramai hum. Jadi hum ni digantikan sebagai dhamir muttasil. Wa ni adalah maknanya hum. Iaitu mereka ramai. Berapa ramai dia orang? 10 orang. Adik-adik dia 10 orang. Sebab itu digunakan jamak. Asu. Maknanya berputus asa. Kenapa ada alif sinta ni? Maksudnya sama putus asa. Alif sinta ni maknanya dia dah try macam-macam dah. Ikut macam ni, ganti begini, ambil orang lain. Ya gini. Bersungguh-sungguh, merayu. Minta betul-betul lah. Kalau boleh sembah tu, dia nak sembah kan tu. Nak sembah Nabi Yusuf tu. Punyalah mintanya. Supaya dia melepas. Tapi usaha itu masih sia-sia. Jadi istai asu dengan ya asu sama maksud. Jadi sama maksud. Kali ada kita nota tadi. Putus asa. Putus asa. Dua-dua tu adalah putus asa maksud dia. Jadi istai asu dengan ya isu ya isa adalah fa'il madi, dua-dua fa'il madi yang maksudnya adalah putus asa. Dua-dua tu maknanya putus asa. Ada soalan? Okey. Ada yang ada beri cadangan, perbincangan dan sebagainya. Okey Ustaz, boleh jelaslah bagus. Boleh lah ya. Ya. Kalau dah tak ada, maknanya boleh kita berhenti sini. InsyaAllah boleh. Okey Ustaz, boleh. Saya ingat nak habiskan ini sampai next ni ajaran baru. Tapi nampaknya belum habis lagi lah. Jadi minggu 9 minggu berikutnya kena tajuk ni lagi lah. Okey. Dah tak banyak dah. Dah tinggal sikit dah. Tak ada soalan ya? Okey Ustaz. Kalau tak ada, kita berhentilah sini dulu. Boleh tak lagi. InsyaAllah kita di depan. Doa sikit dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Watawasau bil haqq. Watawasau bis sabr. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami mohon pertolonganmu dan minta keampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Kau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami. Barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang begitu banyak.
Jadikanlah kami ini hamba yang sentiasa bersyukur atas nikmat-Mu yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang karedai. Justru itu, berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini dan kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati serta mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Amin. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim.